A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. So matan hadis matan 25 ni, bab yang ke-25. Hadis riwayat Abu Hurairah. Lagi dah. Hadis riwayat Abu Hurairah. Man tawadda'a, siapa yang berwudu, falyastansir, maka hendaklah dia mengeluarkan air daripada hidung. Wa man istajmara, siapa yang falyutir, siapa yang beristinja dengan batu, maka hendaklah dia mewitirkan, yakni menjadikan bilangan batu tu sebanyak 3 ataupun lebih. So kurang-kurangnya 3. So kita dah bincang banyak. Sekarang ni perbincangan kita gitu berhenti di falyastansir, kan? So hadis ni menunjukkan seolah-olah mengeluarkan air daripada hidung tu seolah hukum dia wajib. Daripada mana kita tahu wajib? Daripada sirah. Sirah yang digunakan di sini ialah sirah amar. Sirah amar zahirnya hukum dia wajib. Sebab tu dia kata sini zahir fi'il amar, zahirul amar, annahu, bahawa dia untuk wajib, lil wujub. Okey, kemudian dia persoalkan masalah pendapat ulama tentang istinsaq ni. So kadang kita baca dengan istinsaq lah. Istinsaq. Satu lagi, istinsyaq. Istinsyaq. Yani istinsar. Yani istinsyaq. Yani keluarkan air ni. Keluarkan air. Yani masukkan air. Kedua-duanya berkenaan dengan hidung. So, oleh kerana hadis ni hanya mengemukakan keluarkan air daripada hidung sahaja. Keluarkan air daripada hidung. Masuk ke dalam hidung tak ada pun. Dan Imam Bukhari tak pun meletakkan satu tajuk khusus tentang istinsyaq. So, yang ni tidak ada tajuk khusus. Yang ni aja ada tajuk khusus. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab yang ditulis oleh ulama tentang hukum air, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung ni, kebanyakannya berlegar di sekitar istinsyaq. Ni. Bukannya istinsaq. Ya, sebab tu dia kata sini, maka seharusnya wafayalzamu man qala, siapa yang berpandangan tentang wajibnya istinsyaq, wujubil istinsyaq. So wajib istinsyaq ni diambil daripada mana? Liwurudi,
Kerana sabitnya amar. Sabitnya perintah tentang istinsyak dalam hadis yang lain. So hadis yang lain sebut istinsyak tu ada. So siapa yang berpandangan wajib istinsyak ni? Seperti Imam Ahmad, Ishaq Rahweh, Kak Ahmadah, wa Ishaqa, kedua-duanya guru Imam Bukhari kan? Dan juga Abi Ubaidin. Ini seorang tokoh. Selain dia tokoh sebagai muhaddis, dia tokoh bahasa, ahli lughah. Orang Afghanistan daripada Herat. Dan Abi Saur dan juga Ibnu Munzir. 1, 2, 3, 4, 5 orang ni dia kata wajib istinsyak. So untuk mereka ni dia kata wayat fayal zamu, maka seharusnya mereka juga kena kata an yaqula bihi, tentang wajib pada istinsyak dah juga. Kan saya dah kata tadi, yang berleganya di kalangan mereka ialah hukum istinsyak. So bila mereka kata hukum istinsyak tu wajib, sepatutnya mereka kena kata hukum istinsyak tu wajib juga. Jadi tidak ada satu kenyataan yang soreh, yang jelas, yang nyata daripada pihak mereka. Ibn Hajar tegurlah sikit sini. Dah kamu senyap tentang istinsar ni pasal apa? Yang mereka senyap tu tentang istinsar. Pasal apa sepatutnya? Dah mereka kata istinsyak ni wajib, so mereka kena kata istinsar ni wajib jugalah. Kemudian Ibn Hajar tunjukkan kepada kita mana kitab yang mengumpulkan pendapat ulama tentang wajib istinsyak ni. Dia kata ada dalam kitab Mughni. Dalam kitab Mughni oleh Ibnu Qudamah Hambali kan. Ini meninggal tahun 620 Hijrah. So dia banyak kitab fiqh dia banyak, antaranya ialah kitab Mughni, ada satu lagi kitab nama dia Umdatul Fiqh ataupun Al-Kafi fi Fiqhi Imam Ahmad. So wazahiru kalami sahibil Mughni. Zahir daripada pengarang kitab Mughni ni yaqtadi, menuntut bahawa mereka semua ni yaqulu bizalika. Seolah-olah macam mereka tu kata gitu. Mereka kata apa? Mereka kata istinthar pun wajib. Daripada huraian yang dikemukakan oleh sahibul Mughni tu. Kenyataan soreh tu tak ada, kenyataan soreh. Tapi apa yang kita faham daripada kenyataan yang dikemukakan oleh sahibul Mughni tentang pendapat semua mereka ni, seolah-olah mengatakan bahawa mereka nak kata istinsar tu juga adalah wajib hukum dia. Ini tak bincang tentang hukum sunat lagi ni. Hukum wajib dulu. Sebab kan ni sirah amal. So kita dahulukan bicara tentang amal tu dulu. So amal qadiyah dia, kes amal ni lah kes wajib. Itu yang asal dia. Kalau sekiranya ada konteks lain yang menunjukkan bahawa dia bukan amal, barulah dia jatuh pada hukum yang lain. Jadi Ibn Hajar bawa dulu kisah ni dulu, kisah amal ni dulu. So tentang kisah amal ni kita ada pendapat-pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Ubaid, Abu Saur, Ibnu Munzir. Yang mana mereka ni bicara tentang istinsyak. Yang kebanyakannya kita ambil daripada pendapat yang dikemukakan. Maknanya pendapat itu dikumpulkan oleh Ibnu Qudamah, pengarang kitab kitab Mughni. Jadi pendapat yang dia kumpulkan tu seolah, kalau kita tengok ayat-ayat dia tu seolah menggambarkan bahawa mereka ni juga nak kata bahawa istinsar itu adalah wajib hukum dia. Tengok ni kitab Mughni. Pengarang dia Ibnu Qudamah. So ada satu bab tu dia bicarakan tentang masalah mulut dan masalah hidung. So dia kata mulut dengan hidung ni termasuk wajah.
Mulut dengan hidung kan termasuk wajah, dia duduk dalam kawasan wajah. So dalam Al-Quran sebut apa? Sebut ambil wuduk tu antara yang wajibnya ialah muka kan. So mestilah including hidung dan mulut. Dan disokong lagi oleh hadis pula. Jadi kalau hidung dengan mulut maksudnya, kalau mulut tu madmadah dia panggil. Bukomo. Kalau hidung tu dia panggil istinsyak. Tengok. Dia guna istinsyak saja. Istinsa tak? Istinsyak je. Maknanya memasukkan air ke hidung. Jadi dia kata hukum dia wajib. Ni dia cakap on behalf siapa ni? On behalf mazhab Hambali lah. Sebab dia Hambali tu. Bukan setakat wudu, malah mandi wajib pun juga. Hukum dia sama. Masuk air ke hidung wajib, berkumur pun wajib. At-taharataini, dua taharah. Yakni mandi dan juga berwudu. Ini diterjemahkan al-ghuslu wal wudu. Makna taharataini. Ini masyhur dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Dan dia kemukakan pendapat ulama-ulama yang terdahulu lah. Dia mestilah sebelum Hambali lagi. Sebelum Imam Ahmad. So antaranya ialah Ibnu Mubarak, Ibnu Abi Layla, Ishaq, dan juga satu pendapat tabi'i iaitu Ata bin Rabah. Ini tabi'i. Dan kita kena ingat, Imam Ahmad fatwa dia banyak. Kadang wajib, kadang tak wajib, kadang macam-macam pendapat dia. Maknanya orang ambil daripada riwayat-riwayat yang dia ambil daripada dia. Hukum. Sebab tu dia kata yang masyhurnya. Bahkan dikatakan ada 8 pendapat. Yang masyhur. Waruya an Ahmad. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad juga. Satu riwayat yang lain. Satu riwayat yang lain. Dia kata hanya istinsyak saja yang wajib. Tapi madmadah tidak wajib. Ini disokong oleh Qadi Abu Ya'la. Istinsyak. Ini tak tahu Qadi mana. Mungkin Qadi Ya'la. Al-istinsyak wajib untuk wusul dan juga wudu dalam satu riwayat. Kemudian dia kata ini, yang Ibnu Hajar ambil ni, istinsyak je ni. Istinsyak wajib sama ada wusul, mandi ataupun berwudu dalam satu riwayat. Riwayatan wahidatan saja. Satu riwayat aja ada. Tadi ada 2 riwayat kan? Sini. Dakwaan satu riwayat. Yang ni dakwaan 2 riwayat Imam Ahmad. Yang ni dakwaan satu riwayat sahaja. Dan kalau ulama yang terdahulu yang berpegang kepada pendapat ini, yang ni disebutkan Abu Ubaid, Abu Saur, Ibnu Munzir, berdalilkan kepada hadis Nabi, man tawadda'a falyastanthir. Siapa yang berwuduk maka hendaklah dia keluarkan air daripada hidung. Tengok tu dalil dia tu pelik kan? Dia dakwakan tentang istinsyak sini, masukkan air ke hidung. Dalil yang dikemukakan falyastanthir. Sebab tu Ibnu Hajar kata tadi, seolah-olah kalam Ibnu Qudamah ni nak menggambarkan mereka ni juga berpandangan bahawa istinsar itu adalah wajib walaupun tak disebut secara sarih sini kan, secara jelas. Sini hanya disebut secara jelas ialah al-istinsyak, masuk air ke hidung sahaja. Tapi dalil yang dikemukakan itu ada perkataan, bukannya ada perkataan istinsyak, tapi ada perkataan istinsar. Perkataan keluar air ke hidung. Ada satu lagi hadis yang juga ada dalam Bukhari. Iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Apabila seorang berwuduk, maka hendaklah dia menjadikan pada hidung dia itu air. Ini barulah makna istinsyak. Masukkan air ke hidung, maknanya jadikan air itu duduk dalam hidung. Kemudian hendaklah dia keluarkan. Jadi sebab tu Ibnu Hajar kata zahirnya daripada kalam qadi ni, mereka ni semua nak kata istinsyak. Wa zahiru kalami sahibil mughni yaqtadi, nombor 1 kan. So pandangan keterangan sahibul mughni itu menuntut bahawa sepatutnya mereka tu nak kata gitu juga. So yang kedua, wa zahiru kalami sahibul mughni yaqtadi anna mashru'iyyata istinsyak la tahsulu illa bil istinsar. Bahawa syar'inya hukum istinsyak ni, hukum istinsyak tidak akan terhasil, la tahsulu,
illa bilis tinsal. So nak kata istinsyak tidak akan terhasil kalau kita tak gabungkan dengan istinsar. Seolah nak kata macam tu. Sebab hadis ni kan, so hadis yang dia kemukakan tadi, dia kata wajib istinsyak. Kemudian dia kemukakan hanya hadis falyastansir. Apa gunanya falyastansir ni? Gunanya mestilah dia ni ada hubungan yang tak boleh dipisahkan antara istinsyak dengan istinsar. Yang ni lagilah kan, ada dua kan. Satu masukkan air, kemudian keluarkan. Tak boleh dipisahkan. So bila tak boleh dipisahkan, tak sebut pun tak apalah. Hukum dia tu memadai dengan istinsyak. Okay, dia nak tekankan lagi masalah istinsyak ni sebab tak ada hukum yang jelas kan daripada pihak ulama kan. Tadi kata-kata yang soreh lah, tidak ada perkataan yang jelas sebagaimana perkataan istinsyak dalam kitab-kitab fiqh mereka lah. Wasarraha Sarraha menyatakan dengan jelas. So Ibnu Battal seorang pensyarah hadis Bukhari yang terawal yang bermazhab Maliki. Kitab dia Syarah Bukhari. So dia menerangkan dengan jelas bi anna bahawa ba'dal ulama, setengah-setengah ulama qalu berkata tentang wujubilis istinsa. So dia dakwah, dia kata setengah-setengah ulama kata wajib istinsan. Orang lain tak sebut kan tadi. Orang lain tak sebut, dia sebut dengan terang. Maknanya dia adalah kitab-kitab rujukan dia tu. Ibnu Hajar pun tak bagi sini. Hanya pinjam daripada kata-kata dia aja. Cuba kita tengok kata-kata dia. Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Battal. Bab kita tadilah. Bab istinsar fil wudu. Kita kan bab istinsar fil wudu. Wa qad aujaba, dia kata. Wa qad aujaba ba'dul ulama al-istinsarah bi zahiri hadal hadis. Dia kata setengah ulama mewajibkan istinsar berdalilkan kepada zahir hadis. Sebab hadis Bukhari ni kan guna fi'il amal sini. Falyastansir. Mungkinlah Ibnu Hajar melihat di antara ulama-ulama yang ramai-ramai ni yang kata dengan jelas sebut perkataan istinsar ni wajib. Tak ada orang lain melainkan Ibnu Battal yang mengucapkan macam tu. Ibnu Battal mengucapkan tu pun dia kata setengah-setengah ulama. So Ibnu Hajar pun tak trace. Kita pun tak nak cari. Letih cari berpada dengan dia. Jadi dia nak kuatkan lagi yang ni lah. Dakwaan dia tadi, dia kata kalau ulama yang kata istinsyak tu wajib, so seharusnya mereka kena sebut dengan jelas juga wajib. Cuma kita ada bayang-bayangan daripada Sahibul Buni aja. Paling ada yang jelas sebutnya ialah Ibnu Battal. Hak lain kita tak jumpa cari. Sebut dengan jelas. Wajib. Okey. Kata-kata Ibnu Battal itu satu ta'akub, satu kritikan terhadap ala man naqala, orang yang menakalkan. Orang yang menakalkan hukum ijma'. Naqalal ijma'. Tentang adami wujubihi. Tentang tidak wajibnya istinsar. Mengeluarkan air ke hidung. Sini Ibnu Battal ni katakan wajib kan. Atah pun seolah-olah mengatakan wajib. So dengan kata-kata Ibnu Battal ni, mana dia pernah dengar ataupun dia pernah lihat dalam kitab yang mengatakan ada ulama yang mengatakan wajib. Sedangkan satu pihak yang lain menakalkan, apa maksud dia ni? Ni Imam Nawawi ni. So Imam Nawawi dalam para Muslim, cuba kita tengok. So dalam kitab dia kata ijma'.
So ijma' kata tak wajib. Kalau ijma' ni semua ulama sepakat mengatakan istinsak tidak wajib. Paling tinggi istinsyak. Maknanya masukkan ke hidung. Istinsak tak wajib. Macam mana tu? Tak keluar air daripada hidung. Kan? Cuba kita tengok mana. So Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia. Dalam syarah Muslim tu, dalam kitab Muslim ada satu bab mengganjilkan bilangan istinthar dan juga istijmar. Samalah tadi kan, istijmar maksudnya menggunakan batu ketika beristinja. So dia syarah hadis ni lah, hadis yang masyhur ni. Apabila mana-mana di kalangan kamu istajmara, menggunakan batu untuk beristinja, maka hendaklah dia istinja tu dengan bilangannya ganjil. Wa idza tawadda'a ahadukum, apabila mana-mana di kalangan kamu berwuduk, maka hendaklah dia jadikan pada hidung dia itu air. Mana hendaklah dia masukkan air ke hidung, summa, kemudian hendaklah dia mengeluarkan air daripada hidung. So mana dia nak kata wajibnya? Wa fihi dalalatun li mazhabi man yaqulu al-istinsyaq wajibun li mutlaq al-amr wa man la yujibhu hamala al-amra 'ala nadbi bidalili anna al-ma'mura bihi haqiqatun wa huwa al-istinsaq laisa biwajib bil ittifaq. Tengok dia kata al-istinsaq laisa biwajibin, tidak wajib. Bil ittifaq. Ittifaq ni ijma'. Sebab apa dia kata? Sebab dia kata yang tak kata wajib ni, setengah kata ni kan istinsyak ni. Istinsyak ni. Ni kan ni masukkan air ke hidung ni. Dia kata hendaklah jadikan hidung kamu tu masuk air. Ini kan fi'il amar faliyaj'al. So hukum dia wajib lah. Jadi ramai ulama ni lebih tumpu kepada masuk air ke hidung. Macam mana pula dengan ni keluar air kepada hidung. Kata Ibn Hajar, bagi ulama yang kata tidak wajib sini ni, kerana mereka berpandangan di sini ni, mana istinsyar tu, all ulama kata, semua ulama kata, ittifaq mengatakan itu tidak wajib. Ini bercanggahan dengan kenyataan Ibn Battal. Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi itu, Ibn Hajar kata dakwaan dia itu tak berapa tepat lah. Sebab ada pun ulama yang mengatakan itu juga wajib. Ini bicara kita tentang kalaulah sekiranya mengeluarkan air dari hidung itu adalah hukumnya wajib. Dan ini pandangan siapa? Pandangan belah pihak yang mengatakan wajib masuk air ke hidung. So kalau kamu kata memasukkan air ke hidung itu wajib, maka seharusnya juga kamu mengatakan mengeluarkan air dari hidung itu wajib. Kerana hubungan kedua itu tak boleh dipisahkan. Jumhur pula. Jumhur tu maksudnya, so kita ada jumhur artinya Malik, Syafi'i, Hanafi. Yang ni semua kata sunat. So yang kata wajib tadi hanyalah Ahmad bin Hanbal. Okey. So jumhur mengatakan sunat. Bila kata sunat, apa dalilnya? Wastadalla al-jumhuru. Jumhur ulama, 3 mazhab tadi, berdalilkan, mana sekurang-kurangnya lah, 3 ulama tu. Yang kemudian dulu tu banyak lagi lah kan. Sebelum mereka tu, tabi'i ke, sebelum tu tabi'i ke. So wastadal jumhuru ala, berdalilkan dengan annal amra, bahawa walaupun sirah yang digunakan itu sirah amar, bentuk verb yang digunakan tu adalah amar, perintah, tapi fihi, dalam amar tu amar untuk sunat, li nadbi, lianna apa tadi, fihi li nadbi kan. So dengan berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bima, dengan apa yang hasanahu, ma ni hadis lah, dengan hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmizi, dan disahihkan
Wasahhahahu al-Hakim. Al-Hakimu, Imam Hakim. Daripada sabda Nabi SAW kepada seorang Badui, lil A'rabi. So dalil ni diambil daripada kitab Imam Tirmizi dan juga kitab Imam Tirmizi ni Sunan lah kan, Sunan Tirmizi. Kemudian yang Hakim tu Mustadrak lah. Kitab Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Hakim. Setiap pengarang kitab ni dia ada metodologi dia sendirilah. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, metodologi dia sebab awal-awal lagi dia kata hadis-hadis yang dia akan kemukakan ini semua hadis sahih. Jadi tak perlu lagi dia mensahihkan semua hadis dia dalam tu. Cuma orang nak faham, orang lain akan nak faham level mana yang dikatakan sahih dia tu. Grade A ke, A plus ke apa ke. So bila orang buat semakan tu dapati bahawa yang Imam Bukhari ni excellent A. Bila dibuat semakan yang Muslim tu dia masih A tapi dia kadang-kadang tu ada A yang grade bawah sikit. Tapi dalam tu tak ada sebut ni, ini sahih, tak ada sahih. Semua awal-awal lagi dia tulis bahawa kitab yang dia persembahkannya kitab yang bebas daripada kekurangan para rawi. Kalau Imam Tirmizi metodologi dia ialah aku nak persembahkan satu hukum satu hadis, satu hukum satu hadis. Mana tajuk dia tu satu hukum lah. Kalau hukum fiqh contohnya, bab mengeluarkan air daripada hidung, satu hukum kan. So aku masukkan satu hadis. Satu je hadis. Lepas tu, aku untuk hadis-hadis yang lain, aku beri satu isyarat-isyarat aja. Dia kata hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat lain, sahabat Abu Hurairah, oleh Abu Musa Sy'ari, oleh Ali dan sebagainya lah. So dia bagi isyarah aja lah. Kemudian dia akan komen hadis. Hadis yang dia kemukakan tu, dia sendiri akan komen dari segi nilai hadis tu. Di sisi dia lah. Sebab tu dia kata sini, hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi. Ulama kemudian datang, so dia pun tak apa faham tengok Imam Tirmizi dia kata hasan. Kita nampak macam tak hasan aja. Hasan dari segi apa? Jadi orang buat study lah tentang hasan yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi. Adakah hasan mengikut istilah para muhaddis ataupun hasan itu hasan yang ikut pandangan dia sendiri. Makna dia ada istilah dia yang tersendiri. Jadi sebab itulah kalau kita nak belajar hadis, so kita memang kena mahirkan satu-satu metod-metod yang digunakan oleh ulama hadis. Metod penulisan dia tu. Hakim pun sama juga. Dia pun kalau dia kemukakan hadis, dia mustadrak. Mustadrak makna dia kutip-kutip hadis yang lain yang selain daripada Imam Muslim yang ada tu. Tapi kalau boleh dia kata sandaran sanad dia tu kira hampir sama. Dia kutip-kutipkan masuk seolah macam satu tambahan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dia akan buat satu hukum. Mana dia sendiri akan buat semakan terhadap hadis itu dan dia akan kata sama ada hadis itu sahih ke macam mana kan. So sini dia kata dia telah mentasihkan hadis ini. So hadisnya berbunyi, Nabi kata kat orang Badui ni. Orang Badui dia mari entah daripada mana. Mari jumpa Rasulullah, mari tempat majlis Rasulullah, dia solat. Rasulullah tengok dia solat kan. Tak menjadi solatnya, tak apa pandai lagi kan. So pada solat Nabi kata solat lagi. Akhir sekalinya banyak kali suruh ni, tak jadi juga. Dia kata beritahu kamilah macam mana cara nak solat betul ni. So Nabi pun bermula daripada wuduk lagi. Nabi kata buat gini, lepas buat gini. So yang bahagian wuduk tu Nabi kata tawadda, hendaklah kamu berwuduk sebagaimana yang Allah perintahkan. Kama amarakallah. So Allah perintahkan mana dalam Quran lah kan.
yang ada dalam Quran tu. So dalam Quran ada sebut masuk air dari hidung, masuk dalam mulut ada. So yang kasar-kasar aja, muka, tangan, kepala, kaki. So mana ada sebut yang lain tu. Jadi ini membuktikan bahawa yang lain tu sunat lah kan. Okay, sebab tu dia kata fa'ahala, maka dia mengisyaratkan fa'ahalahu alal ayati. So dia mengisyaratkan ni tawadda'ahu kama amaraka ni kan. Mengisyaratkan kepada ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran tidak ada pun sebut memasukkan air ke hidung. Walaisa fiha, tidak ada dalam ayat Al-Quran menyebut zikru al-istinsya. Zikrul istinsyaki. Cuba tengok hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Hakim. So untung kita belajar gini, so kita boleh tengok sendiri riwayat Tirmizi, kita akan jumpa Hakim, banyak kita akan jumpa. Real kita akan tengok. So kalau kita baca Fathul Bari sendiri, so kalau kita tak buka kan, tak real. So kita real kan. Ini hadis dalam Sunan Tirmizi. Panjang hadisnya sebab kisah orang Badui mari jumpa Rasulullah. Mestilah panjang kisah dia. So hadis riwayat Rifa'ah bin Rafi'. Dia ada dalam majlis tu. Tak kala Rasulullah duduk di masjid tu, dia kata pada suatu hari, berkatalah Rifa'ah. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia tu macam orang Badui aja. Kemudian dia solat. Dia solat tu pun rengkah-rengkah aja kan. Kemudian dia pun sudah fasallama, kemudian dia beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Wa alaika, wajib kena ulang balik sembahyang," dia kata. "Farji' fasalli." Pergi semula, solat semula. Hakikatnya kamu tak solat dia. So Badawi itu pun pergi semula, solat semula. Begitulah berlaku sebanyak 3 kali. Rawi kata, aku tak apa ingat, 2 kali ke 3 kali. Ulangan ini berlaku berapa kali. Kemudian selepas tu, faqala ar-rajulu fi akhir zalika. Dah dia tewas, dah tak pandai dah nak solat macam mana. Akhirnya dia kata, fa'rini, tunjukkan kepada aku dan ajarkanlah aku bagaimana nak solat. Aku ni manusia biasa, dia kata. Aku pun buat salah. Nabi kata, okey, ajar. Nabi kata, iza qumta ila salah, apabila kamu nak semayang, maka hendaklah kamu berwudu, fatawadda kama amarakallah. Hendaklah kamu berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Habis itu aja. Yang ni ringkas aja kan. Tapi sampai sini aja. Tapi yang Hakim tu, dalam Mustadrak Hakim tu, adanya isyarat kepada ayat tu. Ini riwayat Hakim. Innaha la tatimmu salatu ahadin hatta yusbighal wudu'a. Nabi kata, sesungguhnya solat seseorang tidak akan sempurna sehinggalah dia meratakan air wuduk dia tu. Kama amarahullah azza wa jalla. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian dia bagi isyarat sini kan. Dia tak sebut ayat tu. Iaitu, yaghsilu wajahahu. Basuh muka. Kemudian basuh 2 tangan sampai ke siku. Kemudian sapu kepala. Kemudian basuh 2 kaki sehinggalah Ka'bain. 2 buku lali. Nah ini ayat Al-Quran lah ni. Isyarah kepada ayat Al-Quran. Jadi yang dia maksudkan ahalahu tadi tu yang riwayat Mustadrak. Okey, kalau orang pandai kan, orang atas tu, belah atas ni kan dia kata wajib. Belah yang bawa jumhur ni, yang bawah ni dia kata tak wajib. Berdalilkan Allah kata ni, kalau Allah perintah macam tu lah yang dalam Al-Quran banyak tu. Tapi kalau kita pandai lagi nak berhujah, amara ni, amarakallah, Allah memerintahkan. So Allah memerintahkan kamu, perkataan perintah di sini, ada 2 maksud dia. Dalam Quran, Allah juga perintah dalam Quran supaya ikut Nabi. Kan Nabi ajar macam mana? So Nabi ajar termasuklah. Istinsyak tu maksudnya wajib juga. So wa ujiba, dan dijawab.
Dijawablah ni persoalan ni. Orang kata tak wajib tadi, tak wajib tu kerana Quran tak sebut pun istinsyak. Yang atas tadi dia kata wajib, mu kata amar. So amar tu kena bahaslah. Bahas amar tu yang Nabi maksudkan. Sebab ujiba bi annahu yahtamilu an yurada, dan dijawab bahawasanya mungkin dia kata yang dimaksudkan di situ dengan amar di situ, an yurada bil amr ma huwa a'ammu, ialah sesuatu yang lebih umum daripada ayat wudu. Ma huwa a'ammu min ayatil wudu. Ayat wudu tu memang perintah mengambil wudu tu kan. Tapi amarakallah ni kan umum. Bukan merujuk kepada ayat Quran tu saja. Merujuk kepada apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan ikut Nabi. Faqad amara Allah subhanahu wa ta'ala bittiba'i nabiyhi. So Allah juga memerintahkan supaya mengikut Nabi SAW. Bukankah Nabi itu orang yang menerangkan? Wahwa, dan dia seorang yang al-mubayyinu. Dialah orang yang menerangkan bagi pihak Allah kan? Anillahi. Mubayyinu amrahu. Semua apa yang Allah perintahkan. So mungkin ayat Al-Quran itu mujmal sahaja, ringkas. Kalau sebut banyaklah nak kena sebut. So ada setengah Allah kata ini bagi kepada Rasul saja, jelaskan habis. Ditambah pula kita tengok sejarah umat Islam dulu, dia kata alim ulama, sahabat, tabi'i apabila menggambarkan wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang komplit, semuanya tak meninggalkan menyebut berkumur dengan istinsyak, masuk air ke hidung. Itu menunjukkan berat tu kan. Dan Nabi sentiasa mudawamah. Sentiasa. Always. So bila always ni dia lebih condong kepada jadi wajib. Walam yahki ahadun. Tak ada seorang pun meriwayatkan. Mimman, di kalangan mereka yang wasafa, mensifatkan, menggambarkan wudu'ahu, wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal istiqsa'i, secara terperinci, annahu, bahawa Nabi pernah tarakal istinsyaqa, meninggalkan istinsyak, meninggalkan masuk air ke hidung, bahkan bal wala madmada, tidak juga berkumur, madmadata. So Nabi tak pernah tinggalkan. Maksud Nabi tak pernah tinggalkan tu maksudnya riwayat tu tak pernah tengok Nabi pernah meninggalkan. Jadi ini sekali lagi menolak pendapat orang yang mengatakan madmadah itu tidak wajib. Madmadah tidak wajib. Wa huwa yaruddu, menolak alaman ke atas orang yang tidak mewajibkan. Lam yujibil madmadata aidan. Siapa yang kata tak mewajib ni? Ini biasa yang tak wajib tadi semua jumhur kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zahiriyah. Semua kata tak wajib. So Hambali biasanya ada 8 pendapat dia. 8 pendapat. So yang masyhurnya 3 pendapat. Waqad sabatal amru biha. Okey. Bila sentuh masalah madmadah sini, kan tadi dia kata jumhur kata sunat. Kemudian yang atas tadi kata wajib. Kemudian yang atas tadi boleh juga challenge pendapat jumhur dengan mengatakan kalau kita kumpulkan riwayat, kebanyakannya riwayat menunjukkan bahawa Nabi tak pernah meninggalkan memasukkan air ke hidung dan juga mulut, berkumur. Dan ini satu lagi permasalahan yang dalam hukum fiqh. Sebab ada ulama yang mengatakan tak wajib madmadah. Ini jumhur kata tak wajib madmadah. Sunat aja. Waqad sabatal amru. Nah ini ditambahkan lagi, dia kata sabit pula madmadah ni. Masuk air ke mulut ni, berkumur.
menerusi riwayat Abu Daud. Pokok sabata sabit perintah amar, fi'il amar tu tentang hukum lah, kita panggil madmadah. Dia guna ha tu sebab madmadah ni muannas kan. Aidan dalam Sunan Abu Daud, fi Sunani Abi Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Kitab Abu Daud terkenal dengan apa? Terkenal dengan banyak mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan fiqh. Dan dia akan datangkan hadis-hadis yang kalau ada positif, ada negatif. Maknanya kalau ada hadis kata hukum dia wajib, nanti dia akan datangkan pula pihak yang mengatakan hukum tidak wajib. Hadis yang mengatakan tidak wajib. Kemudian ada satu lagi ciri-ciri dia ialah pandangan dia sendiri. Qala Abu Daud. Abu Daud buat keputusan. Berkatalah Abu Daud. Sama ada dia nak komen tentang sanad hadis ni dan sebagainya. Tengok riwayat Abu Daud kan. Saya kalau tak mengaji India dulu tak tahulah. Mungkin baca-baca gini je lah kan. Tak pernah menyentuh, tak pernah lalu, tak pernah buka kitab tu. So walaupun sana sekejap aja kita belajar 1 tahun saja, tapi at least mana kita dah selak-selak tu, dah tengok dah kitab sendiri, dah tengok hadis tu sendiri, tinggal lagi kita perlu bagi masa aja untuk menyelongkan lebih dalam lagi, untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi. Babul istinsab. Dalam kitab Abu Daud, dia letakkan satu tajuk bab tentang mengeluarkan air daripada hidung. So hadis apa ni? Wabi qala hadatsana Muhammad hadatsana Ibnu Jurayj bihadzal hadis. So hadis ni ada sambungan daripada hadis sebelum ni. Qala fihi, hadis Ibnu Jurayj, iza tawadda'ta, bila kamu berwuduk hendaklah kamu berkomor. So ni fi'il amar ni. Madmada yumadmidu, fi'il amar dia madmid. Fa'lala yufa'lilu, fa'lil. Wa zakara Ibnu Munzir anna Syafi'iyya wa zakara, dan telah menyebut seorang ulama nama dia Ibnu Munzir. Ibnu Munziri. Sebelum ni kan kita dah sebut banyak nama dia kan. Nama kitab dia nama apa kitab dia? Al-Awsat. Anna Syafi'i, bahawa Imam Syafi'i lam yahtajja, tidak berhujah tentang tidak wajibnya adami wujubi istinsyak, walaupun sihah, walaupun sah, mana sabit, walaupun sabit perintah untuk beristinsyak. So Imam Syafi'i ini tidak berhujah. Hadis ada, tapi dia tak nak jadikan hadis tu sebagai hujah wajibnya istinsyak. Hadis ada. Imam Syafi'i ini terkenal dengan orang yang kalau dia buat keputusan tentang masalah fiqh, so dia dahulukan hadis yang sahih. Sebab dia orang di kalangan orang yang terkemudian kan. Mana Imam Hanafi dulu, kemudian Imam Malik, kemudian dia Syafi'i, kemudian dia yang ketiga. So yang ketiga ni dia punya banyaklah dia punya bahan tu. Dia pernah pergi belajar dengan Imam Malik, kemudian dia pergi belajar dengan anak-anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi banyaklah khazanah ilmu dia tu, sama ada hadis ke ataupun ilmu fiqh, usul-usul yang dipakai dalam berhukum. Jadi sebab itulah dia susung tu ikut manhaj dia, metod dia tu utamakan hadis sahih. So patutnya ada perintah sini, perintah untuk wajib, so patut dia berpada dengan wajib ni lah kan. Tapi dia tak pegang macam tu. So kata lam yahtaju, dia tidak berhujah melainkan liqaunihi la ya'lamu, dia tak tahu. Khilafan, percanggahan di kalangan ulama lah. Fi, berhubung dengan anna tarikahu, bahawa orang yang meninggalkan istinsyak la yu'idu,
tidak akan mengulangkan semula wudu. La ya'lamu khilafan fi anna tarikahu la yu'idu. So bagi Imam Syafi'i, dia tengok zaman-zaman dia dan pendapat-pendapat alim ulama pada waktu itu, ramai banyak yang dia kumpulkan. Dia dapati bila disoal, ditanya, misalnya kalau orang tanya kalau sekiranya kita terlupalah memasukkan air ke hidung, so kena ulang tak wudu? So tak ada orang yang mengatakan kena ulang balik. So kalau tak ada orang mengatakan ulang balik, artinya itu bukan hukum wajib lah. Imam Syafi'i tu dia berpegang kepada tu sebagai dalil. Jadi dia meninggalkan hadis ni. Hadis yang mengatakan istinsyak ni wajib. Mana hadis tu guna fi'il amar kan? So fi'il amar tu hukum wajib. Jadi bagi dia, hadis ni wajib. Tidak menjadi wajib kerana ramai di kalangan ahli ulama tidak melihat kalau meninggalkan istinsyak perlunya mengulangi balik. So kalau fi'il tu amar dah. Kemudian ditambah pula dengan fatwa-fatwa ulama selama dahulu yang mengatakan wajib kena ulang balik, baru sahlah amal itu untuk wajib. Jadi amal itu ada sekatan di situ. Ada sekatan. Macam dia kata dia kias kepada Nabi kata kalaulah tidak kerana menyusahkan kamu semua, nescaya aku akan pewajibkan kepada kamu untuk bersiwak kan. Kerana tidak menyusahkan. Nescaya siwak tu jadi wajib ketika nak semaya. Wajib tu terikat. Wajib sepatutnya wajib, tapi kerana adanya masyakkah tadi. Yang ni pula hukumnya wajib, tapi alim ulama tidak memandang semua macam tu hukumnya wajib. Ramai, bukan seorang dua. Hampir tiada yang mengatakan kena ulang. Jadi Ibn Hajar kata, sebab melihat kepada pandangan ulama lah. So, mereka lebih mengetahui tentang hukum tu wajib tak wajib. Orang yang terdahulu. So dia kata ini satu pandangan yang kuat ni. Kata Ibn Hajar. Hadha dalilun qawiyun. Berlandaskan kepada ramai pendapat. Macam Imam Malik kan. So dia duduk di Madinah. Nabi duduk Madinah. Amalan Madinah tu menjadi satu hujah bagi dia. So orang Madinah ni mestilah nak copy apa yang Nabi buat. So bagi kita orang yang duduk luar daripada Madinah apa semua, so mereka mesti nak lihat hadis tu kan. Bukan nak tengok yang setempat tu, nak tengok hadis tu sendiri. Tengok cara berhukum tu dah lain-lain dah. Dan Ibn Hajar pun dia kata tengok fa innahu la yuhfazu zalika an ahadin minas sahabah. La yuhfazu zalika an ahadin. Maksudnya tidak dinakalkan. Kalau dinakalkan mestilah tersimpan benda tu. Tidak dinakalkan daripada mana-mana sahabat, mana-mana tabi'in. Melainkan seorang aja, illa an Atha'i. Tabi'in, Atha' bin Rabah. Sebelum ni kan kita tengok pendapat dia tadi, mana Atha' bin Rabah. So dia kata wajib istinsyak. Tapi wasabata Atha' ni dia kata wajib kan istinsyak kan. Orang lain tak kata wajib. Wasabata anhu, dan sabit juga tentang Atha' ni, annahu raja'a, dia tarik balik daripada mengatakan wajib mengulang semula kalau sekiranya tidak memasukkan air ke, mengulang kembali wuduk kalau sekiranya tidak memasukkan air ke hidung. An ijabi, wajibnya mengulang. Al-i'adat. Semua ni diambil daripada mana? Daripada zakarahu kullahu. Semuanya ini disebut oleh Ibnu Munzir. Dalam kitab dia Awsat. Awsat fi sunani wal ijma' wal ikhtilaf. Pertengahan dia kata dalam membicarakan tentang sunnah-sunnah dan ijma' dan khilaf-khilaf di kalangan alim ulama. Orang Naisaburi setempatlah dengan Imam Muslim, Naisabur. Meninggal tahun 319. Cuba tengok apa yang dia kata.
وافترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء. Alim ulama berbeza, dia kata, berhubung dengan wajib mengulangi semula wuduk kepada orang yang meninggalkan berkumur dan juga memasukkan air ke hidung, sama ada dalam masa mandi ataupun masa ambil wuduk. So ada 4 pandangan ulama. Satu pihak mengatakan iza tarakahuma fil wuduk yu'iduha. Kalau meninggalkan istinsyak dan juga berkumur wuduk, ketika wuduk maka hendaklah mengulangi semula wuduk. Yu'iduhuma. Ulang balik istinsyak dengan ulang balik lah. Mana ulang balik wuduk, kita kena undur balik lah. So undur balik. Ini pandangan siapa? Atta'. Tadi kan dia kata Atta'. Atta' kata wajib kan? Atta' kata wajib. Nanti dia akan sebut pula pandangan yang Atta' rujuk balik. So, Atta', Hammad, Ibnu Abi Layla, Zuhri, Ishaq bin Rahwih. Satu pihak lagi dia kata la i'adata alaihi. Tak perlu ulang. Mana sunat aja. Ini pandangan Hasan Basri. Dan inilah pandangan dikatakan bahawa Atta' telah rujuk semula pandangan dia. Wa ila hadha al-qawli raja'a Atta' ibnu Abi Rabah. Jadi bila Atta' pun cancel, nantinya tak ada lah orang yang utama dengan tabi'i dengan sahabat ni yang mengatakan kena ulang. Habis kita tentang masalah sunat dengan wajib tu kan. Sunat wajib istinsa. Maknanya yang kata wajib tu wajib lah. Maknanya yang jumhur tu yang kata tak wajib tu tak wajib lah. Cuma ni dia bongkar kepada kita zaman tu macam mana orang bincang masalah ni. Okay, dalam hadis kita ni ada sebut bilangan tak? Man tawadda'a, siapa yang berwuduk hendaklah dia falyastansir saja. Dia keluarkan air daripada hidung dia. Siapa dia yang menggunakan batu, maka hendaklah dia guna batu secara bilangannya ganjil. Berapa bilangan tak disebut kan? Walam yazkur, mana hadis ni tidak menyebut. Fi hadhihi riwayati, dalam riwayat ini adadan. So hadis ni tidak menyebut bilangan ataupun Nabi tidak menyebut bilangan. Sedangkan Syafi'i kan kena sebut bilangan. Bilangan kalau at least, maknanya kalau guna istijmar, kalau guna batu kena at least 3. Wajib. Okay, ada tak riwayat-riwayat yang lain yang tak sebut bilangan? Okay. Istinsa ni kan tak sebut bilangan dia. Man tawadda'a falyastansi saja kan, tanpa sebutnya bilangan. Cuma disebut bilangan untuk yang istijmar je. Iaitu witir. Witir maksudnya 1, 3 ke atas lah kan. Ada dia kata riwayat waqad warada, sabit juga riwayat fi waqad warada bilangan adad ni. Waqad warada adad. So bilangan ni sabit dalam hadis, dalam riwayat fi riwayati Sufyan bin Uyainah daripada Abi Zinadi. Wa lafzuhu, lafaznya ialah wa izastansara. Apabila seorang itu mengeluarkan air daripada hidung, maka hendaklah dia falyastansir. Maka hendaklah dia keluarkan air itu secara witir juga. Witran. So, witir ni maksudnya bilangan lah. 1, 2 tu bukan ganjil kan. 3 tu ganjil. Kemudian 5 dan sebagainya lah. Akhrajahu Humaydiyu. So, hadis ni dikeluarkan ataupun dimasukkan oleh Imam Humaydi. Ini untuk guru Imam Bukhari, dia ada kitab nama Musnad Humaydi. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dalam Bukhari kita ni, haddatsana Humaydi. Nombor 1 lagi hadis tu. Orang kata sebab apa Imam Bukhari ni mengeluarkan hadis Humaydi. Pertama sekali, masa awal-awal kita belajar dulu, Humaydi ni orang Mekah. So,
So dia kata wahyu ni turun di Mekah. So Imam Bukhari pun ambil rawi pun orang Mekah juga. Bermula dengan Mekah turun wahyu sebab kitab yang pertama dia tu, perbahasan yang pertama tentang wahyu. So dia kata jenis Imam Bukhari ni, so dia ambil rawi yang pertama pun orang Mekah sebab wahyu turun di Mekah. So dalam musnad dia, fi musnadi anhu, daripada Sufyan, riwayat Umaidi kan. Ni meninggal tahun 219. Nama dia Abdullah bin Zubair. Tengok, hadatsana Humaidi qala hadatsana Sufyan. Daripada Abu Zinad, daripada A'raj, daripada Abu Hurairah. Hadis kita sekarang ni pun ada hadis Abu Hurairah. Cuma anak murid Abu Hurairah tu bukan A'raj yang kita sekarang ni. Kita sekarang ni anak murid Abu Hurairah ialah Abu Idris ni kan. Abu Idris apa nama dia? Aizullah kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza stajmara. Ini asal dia panjang sikit. Iza stajmara, bila mana-mana di kalangan kamu beristinja dengan batu, maka hendaklah dia menggunakan batu itu secara bilangannya ganjil. Apabila dia mengeluarkan air daripada hidung, maka hendaklah dia mengeluarkan secara ganjil juga bilangan dia. Satu lagi riwayat, so dia kata hadis ni ada dalam Muslim pun. Ini dalam Muslim. Kan sama juga kan? Guru Imam Muslim dia tak setempat aja. Qutaibah satu, Amr bin Nakid dan Muhammad bin Abdullah bin Numair. 3 orang ni. So 3 orang ni ambil daripada Ibnu Uyainah. So Ibnu Uyainah yang dimaksudkan istilah Sufyan. Sufyan. So maknanya di tempat Humaidi ialah Qutaibah. Sama ada Qutaibah, sama ada Amr bin Nakid, sama ada Muhammad bin Abdullah bin Numair. So yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hadis ni hadis marfu'. Hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata, "Idza stajmara ahadukum falyastajmir witran wa idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastansir." So lainnya sini sikitlah. Tak sebut witran selepas liyastansir. Bahasa tu lain sikit sini. Yang sini sama. Idza stajmara ahadukum falyastajmir witran. Yang ni makna sama, lafaz berlainan. Tak sebut witran selepas liyastansir. Yang ni hanya sebut witran kan, tak sebut bilangan secara jelas. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebut bilangannya 3. Salasan. Wa fi riwayat Isa. Riwayat Isa bin Talhata daripada Abu Hurairah. Indal musannif. Ada dalam Bukhari sendiri. Musannif itu pengarang sini dalam Bukhari. Dalam kitab dia, dalam Bukhari itu, chapter Badi'il Khalqi, penciptaan makhluk. So hadisnya, mata hadisnya, iza staiqadha ahadukum, mana-mana di kalangan kamu bangun daripada tidur. Istaiqadha artinya sedar bangun min naumihi, daripada tidurnya, fatawadda'a. Apabila dia bangun, lalu dia berwuduk, maka masa dia berwuduk tu hendaklah dia falyastansir, maka hendaklah dia mengeluarkan air daripada hidung sebanyak 3 kali. Kemudian dibagikan reason lagi berhubung dengan mengeluarkan air ke hidung ni. Kerana fa inna syaitana, kerana syaitan bata yabitu, bermalam, yabitu di atas hidungnya, ala khayshumihi, di atas batang hidung dia, rongga hidungnya. Jadi hadis ni tafsir lah kan? Tafsir kepada bilangan yang tak disebutkan. Maknanya witir di situ maksudnya 3 kali. Okey, berdasarkan kepada hadis Bukhari ni, apa yang boleh difahami? Wa ala haza, berdasarkan kepada ini. Mana hadis yang tak akhir ni? Bangun daripada tidur, hendaklah berwuduk, masukkan air ke hidung. Kemudian dia bagi reason kan, kerana syaitan duduk dalam atas hidung.
fal muradu bil istinsar, maka maksud istinsar, mengeluarkan air daripada hidung, maksud dia ialah bil istinsar fil wudu, dalam wudu ialah at-tanzif, membersihkan. Ini tentang hikmah lah ya. Hikmah mengeluarkan air daripada hidung. Maksudnya sekali dengan masuklah. Sebab tak mungkin keluarkan tanpa memasukkan. So kalau keluarkan itu artinya nak bersihkan tu kan. So hikmah dia ialah pembersihan, bersihkan hidung, tanzif. Kerana apa tujuan dia? Tujuan dia kata sebab selepas berwuduk tu biasanya kita nak semayang baca Quran. Dalam semayang tu baca Quran ataupun orang berwuduk ni untuk baca Quran. So ada hubungannya dengan bacaan mulut. Makhraj. So hidung ni, makhraj hidung pun ada kan. So kalau hidung tu bersih, jadi keluar makhraj yang bagus lah. Lima fihi minal ma'una alal qira'ah. At-tanzifu lima fihi minal ma'unati alal qira'ah. At-tanzif, pembersihan. Lima, sesuatu. Fihi, yang di dalamnya, minal ma'una, ada unsur membantu alal qira'ah, yakni membantu bacaan. Maksud dianya pembersihan sesuatu yang ada dalam hidung tu yang boleh membantu qira'ah lah. Li'anna, kerana bitangkiyati, dengan membersihkan majra, tempat laluan nafas, majra nafasi, maka nescaya tasihhu, akan menjadi baguslah makhariju huruf. So makhraj huruf tu akan betul. Kena tanya qari. Qari kita tak ada. Ini hikmah je lah. Hikmah ni boleh saja. Siapa-siapa pun boleh bagi hikmah. Ini one of the reason lah, dia kata. Salah satu hikmah dia, boleh membantu membetulkan bacaan. Terutama sekali bahagian makhraj hidung. Satu lagi tentang syaitan tu. Syaitan duduk atas hidung tu kan, bermalam tu. So maksud dia dengan berwuduk tu nak mengeluarkan kotoran lah. Jadi ada dua makna lah kan. Satu makna hakiki kan. Satu makna majazi. So makna hakiki artinya memang syaitan tu keluar. Keluar daripada hidung. Kita yang tak nampak kan. Macam menguap, suruh tutup mulut lah. Supaya syaitan tak masuk. Mana syaitan tu keluar masuk. So kalau makna majazi tadi, kotoran-kotoran syaitan lah. Secara maknawi. Debu tu diupamakan sebagai simbolik kepada syaitan. Mana ni simbolik dah maksudnya. Pada syaitan. Dosa-dosa syaitan tu satu mengganggu manusia ni. Banyak lubang-lubang yang dia masuk kan. Gangguan tu. So wa yuradu lil mustaiqis. Yang dimaksudkan untuk orang yang bangun tidur ni, bi anna dzalika, bahawa perbuatan itu ialah untuk litardi syaitan lah. Untuk menghalau syaitan. Mana awal-awal lagi baru bangun tu teriak syaitan dah. So, agama aja supaya ingat kita ni ada musuh, syaitan. Awal-awal lagi halau dia keluar. Sanazkuru baqiya, kita akan sebut remaining, yang perbahasan yang berbaki, mabahisihi, baqiya mabahisihi, fi makanihi, di tempatnya insya-Allah taala. So nanti akan mari hadis ni kan, sebab hadis ni dia akan sebut dalam kitab Badiul Khalq.
Akhir sekali, bahagian yang akhir hadis ni, siapa yang beristinja, man istajmara, maka hendaklah dia istinja dengan batu tadi secara ganjil lah. Kita mengaji saja di sini kan, istinja tu tak ada lah di Malaysia. Orang tak guna batu. Saya kira beruntung jugalah duduk di India kan. So India masih lagi orang guna batu. Walaupun air ada, tapi dalam tanah tu tetap ada batu. Man istajmara, apa makna istajmara? Maksudnya istamala, menggunakan al-jimar. Jimara. So jimar tu sendiri ialah hijarah, batu. Wal jimar ia al-hijaratus sigar. Batu-batu kecil. So guna dia ni ketika istinja. Filis tinjai. Okay, sekarang ni perbahasan. Dari segi bahasa. Ada orang kata, kan sebab istajmara ni daripada, kalau kita buang sin, buang hamzah wasal, buang sin, buang ta. Ini semua huruf-huruf tambahan. So huruf yang originalnya ialah jim, mim, ra. Jim, huruf jim, huruf mim dan ra. Yang kita panggil root verb dia kan. Itu asal dia. So bila diselidiki bila asal ni boleh jadi makna dia, sebab jamara ni juga digunakan untuk makna bau-bauan. Wa hamalahu ba'duhum. So setengah ulama mengapplykan makna istajmara ni kepada penggunaan ala isti'mali al-bakhur, bau-bauan kan. Sebab dalam bahasa Arab dia kata, ada juga orang guna gini. Fa innahu, sesungguhnya kata dikatakan juga, yuqalu fi, berkenaan dengan istajmara ni, jamara ni, daripada jim min ra ni, Arab guna tajammara, tafa'ala. Sama juga dengan istajmara, wastajmara. So kita ada jamara ini kan. Jamara. Kemudian kita ada kata kerja berimbuhan. So kata kerja berimbuhan dia tambah ta. Ta. Jadi tajammara. Tambah ta, tambah sabdu. Satu lagi berimbuhan tambah hamzah wasal, ta jim mira. Istajmara. So ni imbuhan lah. Istajmara. Dengan tajammara. So dua ni makna apa? Fa innahu yuqalu fihi tajammara wastajmara. Haqahu Ibnu Habibin. So maknanya tajammara wastajmara makna dia bakhur, menggunakan bakhur, menggunakan bauan. Dan ini disebut oleh, diceritakan, dinakalkan oleh Ibnu Habib. Ibnu Habib dalam Maliki kan. So dia banyak menakalkan kalam-kalam Imam Malik. Tapi Ibnu Habib ni kata, dia kata ada riwayat Ibnu Umar an Ibni Umar wala yasihhu anhu. Ibnu Hajar kata bila diselidiki la yasihhu, tak sah menyabitkan bahawa Ibnu Umar pernah berkata tajammara wastajmara ni makna dia bakhur. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini pensyarah kepada Muwatta Imam Malik. Ada kitab dia, At-Tamhid. So dia sebut kata ini pun pandangan Imam Malik. An Maliki. Warawa Ibnu Khuzaimah. Warawa Ibnu Khuzaimah fi sahihi anhu khilafahu. Sedangkan Ibnu Khuzaimah dalam kitab dia Sahih Ibnu Khuzaimah
dia meriwayatkan daripada Imam Malik bercanggahan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Cuba kita tengok. So, tajuk atas ni pun tajuk tentang menggunakan batu kan atas ni. Dan riwayat dia datangkan pun riwayat Malik. Ibnu Uyainah. Orang tanya dia, apa pandangan Imam Malik? Kila qala Malik, al-istijmar maksudnya al-istitabatu bil ahjar. Istitabah juga bermakna istinja. Beristinja menggunakan batu. So pandangan aku, kata Ibnu Uyainah, sama lah dengan pandangan Imam Malik. So ini menolak riwayat Ibnu Al-Bar lah tentang Imam Malik. Wa qala Abdul Razzaq an Ma'mar. Berkata Abdul Razzaq, pengarang kitab Musannaf Abdul Razzaq, an Ma'mar, daripada rawi yang bernama Ma'mar, aidan bi muwafaqatil jumhur, juga sama dengan muwafaqah, sama dengan pandangan jumhur, maknanya bukan bakhul lah. Saya tak jumpa dalam musannaf tu, tak ada. Tapi dalam kitab lain, tapi meriwayat Abdul Razzaq lah. Dalam kitab musannaf sendiri tu, kitab dia sendiri tak ada, tak jumpa ni. Tapi dalam kitab lain memang sebut riwayat Abdul Razzaq daripada Ma'mar. So dia sebut sini, iza tawadda'a ahadukum falyastansir wa iza istajmara falyutir, gitu kan. Ni Imam dalam Musnad Ahmad pun ada riwayat Abdul Razzaq an Ma'mar. Cuma kita tak ada keterangan langsung lah sini. Cuma riwayat ni umum juga, saya tak nampak dia kata istajmara ni maksud dia hajar secara, macam tadi kan jelas Imam Malik kata tu maknanya ahjar. Sini riwayat tak jelas ni. So apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar tu tak tahu. Nanti kena buat saya makan semula. Waqad taqaddama al-qawlu 'ala al-ma'na qawlihi falyutir. So pandangan tentang makna falyutir, hendaklah melakukannya secara bilangan ganjil kan. Kita dah bincangkan dulu. Fil kalami, pada bicara tentang hadis Ibnu Mas'ud. Dalam bab yang ke-21. Bab 21. Yang kita kata tak wajib walaupun amal situ kan. Falyutir ni kan wajib. Sirah dia. Tapi dalam riwayat Abu Daud kata diberi pilihan. Siapa ada boleh, siapa tak ada tak apa. So itu maknanya tidak wajib. Riwayat lain kata wajib. Ada riwayat yang lain yang kata wajib. Wajib 3. At least. Sebab tu Syafi'i pakai 3 je. Wastadalla ba'du man nafa wujubal istinja'i bihadzal hadis lil ityani fihi biharfi syart wala dalalata fihi. Okey, setengah-setengah ahli ulama membuat dalil dengan hadis ni. Dalil iaitu mereka menafikan wajib istinja bihadzal hadis lil ityani fihi biharfi syarat. Kerana hadis ni kan syarat, siapa-siapa man tawadda'a, syarat. Tak suruh pun secara langsung syarat. Siapa yang nak berwuduk maka hendaklah. Siapa yang nak beristinja maka sekian. So bagi mereka kalau ada syarat gitu dia jadi tak wajib. Biharfi syarat. Sebab ada izah tu kan. Izah ni bersyarat lah. Wala dalalata fihi. So Ibnu Hajar kata tidak ada petunjuk menunjukkan tidak wajib istinja. Tapi izah ni menunjukkan makna pilihan. Wa innama muqtadahu, tuntutan daripada syarat ni, apa yang kita fahami ialah ada makna takhyiru. Ada unsur memberi pilihan. Antara baina, sama ada menggunakan istinja tu guna air, al-istinja bainal istinja bil ma' ataupun istinja menggunakan batu. Ayat yang Rasulullah guna tu seolah-olah menggambarkan diberi pilihan.
diberi pilihan antara dua yang wajib, sama ada istinja dengan air ataupun istinja dengan batu. Bukannya menafikan tidak wajib istinja. Wallahu a'lam bissawab.